Kami telah memilih syarikat QL Plantation Oil Mill Cawangan Kunak sebagai lokasi kajian kami. Sebelum mengupas lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pekerja asing dan faktor kemasukan mereka ke Malaysia. Menurut Ramesh Kumar Mona Haji Muhammad menyatakan bahwa pekerja asing ini adalah pekerja bukan warga negara dan bekerja secara sementara di negara lain. Pekerja asing ini diambil bekerja melalui agensi pengambilan pekerja dan terikat dengan kontrak sementara oleh syarikat tertentu untuk memenuhi keperluan tenaga buruh dalam sektor-sektor tertentu. Menurut Poire pula, pekerja asing ini adalah senang menerima perubahan dari segi cara hidup serta boleh menyesuaikan diri dengan keadaan tempat baru. Hal ini menjadi salah satu faktor imigrasi pekerja ini berlaku di berbagai negara. Menurut Ravenstein pula dalam The Law of Migration, beliau mendapati bahwa berbagai faktor telah menyebabkan migrasi, tetapi faktor ekonomi adalah faktor yang lebih penting. Jurang kemiskinan yang wujud dalam suatu negara menjadi faktor terpenting berlakunya migrasi antara bangsa, di mana keadaan ekonomi yang tidak stabil dan kemiskinan menyebabkan penduduk ini berhijrah mendapatkan kehidupan yang lebih selesa. Seterusnya, Malaysia. Malaysia telah menjadi tumpuan buruh asing bukan saja dari negara serantau seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina, malahan juga dari Myanmar, Pakistan, dan Bangladesh. Sabah adalah antara negara yang menerima kedatangan buruh asing. Sabah dikatakan menerima lambakan buruh asing khususnya dari Indonesia dan Filipina, sehingga mencecah 1,7 hingga 2 juta orang sehingga tahun 2008. Hal ini adalah disebabkan lokasi geografi yang bersempadan dengan negara sekitarnya seperti Filipina dan Indonesia, dan dapatan kajian mendapati kedatangan mereka didorong oleh kesukaran ekonomi di negara asal, menurut Fuad Muhammad Brawi. Terusnya, kajian mengenai tenaga buruh asing ini telah banyak dilakukan oleh penyelidik-penyelidik, di mana demi mendapatkan maklumat mengenai pekerja asing ini, tapi kebanyakan mereka merujuk kepada kesan dan cabaran pekerja asing tersebut kepada pekerja tempatan dan negara dan pembangunan. Kajian kali ini berbeza, di mana pengkaji memfokuskan kajian kepada isu dan cabaran yang dihadapi oleh pekerja asing itu sendiri, dengan memilih syarikat QL Plantation Oil Mill Cawangan Kunak sebagai lokasi kajian. Artikel pertama bertajuk Social Security Case of Foreign Workers in Sabah yang ditulis oleh Muhammad Safi Saiman dan Salmi Jeman. Di dalam artikel ini terdapat satu program yang telah diperkenalkan di peringkat ASEAN, iaitu program Social Security. Program ini telah merangkumkan beberapa perkara melibatkan pekerja. Yang pertama, usia lanjut. Yang kedua, keperluan rawatan perubatan. Yang ketiga, kecederaan. Dan juga yang keempat, cuti bersalin. Di Malaysia, terdapat satu akta yang telah diperkenalkan, iaitu Akta Workmen Compensation Act 1952. Melalui akta ini, pekerja asing yang bekerja dalam sektor formal akan dilindungi. Artikel yang seterusnya adalah artikel yang bertajuk The Review of Challenges Foreign Workers Face in Construction Industry of Malaysia, yang ditulis oleh Wong Mei Wei dan Rashad Yazdanifard. Dalam artikel ini telah menerangkan cabaran-cabaran yang dialami oleh pekerja asing di dalam sektor pembinaan, dan cabaran yang timbul tidak menghalang mereka untuk terus bekerja menyara keluarga. Artikel yang terakhir adalah artikel yang bertajuk Negative Impact Induced by Foreign Workers, Evidence in Malaysia Construction Sector, yang ditulis oleh Hamzah Abdul Rahman dan juga kawan-kawan. Di dalam artikel ini telah membangkitkan isu gaji antara pekerja asing dan juga pekerja tempatan. Pekerja asing yang datang ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap adalah untuk menyara keluarga mereka, walaupun kerja yang dilakukan tidak setimpal dengan gaji yang diterima.
Majikan juga telah mengambil kesempatan ke atas tawaran gaji yang rendah. Hal ini adalah kerana bagi mengekang kekurangan, pekerja pembinaan dan pekerja tempatan juga tidak gemar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Pada bahagian ini, kami akan membincangkan pula lah mengenai kerangka kajian kami, yang mana kajian kami ini mengenal pasti atau memfokuskan kepada isu dan cabaran pekerja asing di Sabah dalam sektor tertentu, di mana isu dan cabaran kami ini akan mengaitkannya dengan orang kata situasi sekarang, iaitu situasi pandemik COVID-19 lah. Dan bagi responden kajian kami pula, mereka ini adalah daripada syarikat QL Plantation Oil Mill Cawangan Kunak. So, dalam kerangka kajian kami ini terdapat dua bahagian lah yang kami ingin fokuskan, iaitu isu gaji yang merupakan salah satu kata isu kerja asing di syarikat tersebut, dan juga yang kedua adalah cabaran-cabaran yang pekerja asing terpaksa hadapi ketika COVID-19. Oke, seterusnya saya akan menjelaskan mengenai objektif satu kami, yaitu isu yang dihadapi oleh pekerja imigran Sabah di syarikat QL Plantation Oil Mill Cawangan Kunak. Oke, dalam kajian ini pengkaji memfokuskan isu gaji yang wujud di syarikat tersebut, di mana terdapat 6 isu gaji yang akan disoal kepada responden dalam syarikat tersebut. Oke, untuk isu gaji yang pertama, kami menyoal sama ada mereka bersetuju bahwa pekerja asing mendapat tawaran gaji yang rendah daripada majikan. Oke, menurut responden, di mana ada 2 responden di sini yang kami soal, dan mereka tidak ingin mengungsikan nama mereka, jadi saya akan sebutkan sebagai responden A dan B saja, di mana mereka tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut, yang mengatakan pekerja asing ini mendapat tawaran gaji yang rendah daripada majikan. Hal ini menunjukkan bahwa syarikat QL Plantation Oil Mill Cawangan Kunak tersebut mengikuti gaji minimum yang ditetapkan oleh kerajaan, yaitu sebanyak 1.100 ringgit gaji minimum bagi pekerja. Oke, seterusnya untuk isu gaji yang kedua adalah mengenai adakah pekerja asing tidak berpuas hati terhadap gaji yang ditawarkan oleh syarikat tersebut. Dan kedua-dua responden tersebut menyatakan bahwa mereka tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut, yang mana menunjukkan bahwa mereka berpuas hati terhadap gaji yang ditawarkan oleh majikan. Mereka memberikan alasan di mana gaji yang Jong terima dari syarikat tersebut adalah lebih besar jika dibandingkan dengan negara asal mereka. Itu adalah alasan mengapa mereka berpuas hati dengan gaji yang ditawarkan. Oke, seterusnya adalah mengenai isu gaji yang ketiga, yaitu adakah pekerja asing tidak dapat menampung kehidupan seharian mereka dengan gaji yang dimiliki. Oke, menurut jawaban responden, kedua-dua responden tersebut, mereka menyatakan bahwa mereka bersetuju dengan kenyataan yang mengatakan gaji yang mereka miliki tidak dapat menampung kehidupan seharian mereka. Oke, jawaban yang diberikan responden ini adalah berdasarkan konteks semasa, di mana baru-baru ini negara kita ditimpa dengan penularan wabak COVID-19, yang mana menyebabkan kos sara hidup meningkat, yang menyebabkan mereka berbelanja lebih untuk meneruskan kehidupan mereka. Baru-baru ini juga Presiden Persatuan IKES Malaysia menyatakan bahwa majikan cuba untuk berunding dengan pekerja mereka dalam mencapai keputusan yang menang-menang untuk membantu meringankan beban pekerja di syarikat mereka.
Oke, seterusnya mengenai isu gaji yang keempat pula, yaitu pekerja asing mendapat gaji yang tidak setara dengan masa bekerja mereka. Oke, berdasarkan uh, kontrak perjanjian, merujuk kepada kontrak perjanjian, waktu bekerja bagi seseorang pekerja adalah selama 8 jam sehari. Dan jika ingin bekerja lebih masa, majikan akan membayar lebihan masa tersebut. Dan dengan itu, menurut responden, menyatakan bahwa mereka tidak bersetuju dengan kenyataan yang mengatakan bahwa gaji yang mereka terima tidak setara dengan masa bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa serikat QL memberikan gaji mereka sesuai dengan tempo masa mereka bekerja. Oke, untuk isu gaji yang kelima, ialah adakah kemahiran yang dimiliki mempengaruhi pendapatan pekerja asing. Oke, soalan ini timbul rentetan daripada tuduhan terhadap majikan yang menawarkan gaji yang rendah terhadap pekerja dalam memaksimumkan keuntungan syarikat. Oke, berdasarkan temu bual bersama responden A dengan B menyatakan bahwa mereka bersetuju dengan kenyataan tersebut, yang mana gaji mereka tidak ditentukan melalui kemahiran mereka. Oke, akhir sekali isu gaji yang keenam, yaitu isu gaji mengenai kadar gaji yang diterima oleh pekerja asing Sabah adalah berbeza dengan kadar gaji yang diterima oleh pekerja asing di Semenanjung, Malaysia. Oke, menurut Muhammad Arsyad Abdul Muallaf, seramai 3.000 rakyat Sabah telah berhijrah bekerja di Semenanjung Malaysia. Dan faktor penghijrahan ini didorong oleh faktor gaji. Oleh itu jelas menunjukkan bahwa wujud perbezaan gaji di antara pekerja di Sabah dengan pekerja di Semenanjung. Oke, berdasarkan jawaban responden mengenai isu keenam ini, mereka menyatakan bahwa mereka bersetuju, yang mana wujud perbezaan gaji antara pekerja asing di Sabah dengan pekerja asing di Semenanjung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazlin binti Abdul Nasir. Saya akan bentangkan bahagian objektif kedua kami, iaitu cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pekerja asing berhubung dengan COVID-19 yang melanda negara kita sekarang. Baiklah, kami telah memilih dua responden dan dua responden ini telah menjawab soalan yang diberikan. Bagi kedua responden, mereka masing-masing menyediakan jawapan yang berbeza. Okey, yang pertama sekali kami telah mengajukan soalan berkenaan dengan pekerja asing ni tidak mendapat bantuan sara hidup. Okey, bagi responden A, mereka menjawab sangat bersetuju kerana beliau memang tidak mendapat sebarang atau apa-apa bantuan daripada kerajaan berhubung dengan pandemik COVID-19. Begitu juga yang dijawab oleh responden kedua, beliau turut bersetuju, sangat bersetuju kerana beliau langsung tidak mendapat sebarang bantuan daripada pihak kerajaan. Baik, daripada soalan kedua pula, pendapatan bulanan terjejas akibat COVID-19. Bagi responden A menjawab tidak pasti berhubung perkara tersebut. Namun, bagi responden B berkata sangat tidak setuju. Maksudnya perkara tersebut tidak terjadi di sana. Berdasarkan soalan ketiga pula adalah pekerja asing terdedah kepada jangkitan COVID-19. Pekerja asing yang terdedah kepada jangkitan COVID-19 yang dijawab oleh responden A, beliau mengatakan sangat tidak bersetuju, manakala bagi responden B pun sama, sangat tidak bersetuju. Maksudnya di sini mereka benar-benar mendapat arahan daripada pihak majikan untuk mematuhi SOP kerajaan itu sendiri supaya sentiasa berjaga-jaga dan dalam keadaan selamat semasa di tempat kerja dan menjaga penjarakan sosial antara mereka.
Seterusnya pula adalah kebajikan pekerja asing sangat tidak terjaga. Bagi responden A, jawapan beliau adalah sangat tidak setuju, manakala bagi responden B pula pun sama, sangat tidak bersetuju. Maksudnya dua-dua di sini adalah betul. Kedua-dua pekerja ini berada dalam keadaan yang selamat dan penjarakan sosial yang baik, dan mereka pun menyetujui perkara tersebut bahawa pihak majikan memang menjaga penjarakan sosial supaya tidak berlaku perkara-perkara tersebut seperti mulanya penularan di kawasan tempat kerja. Dan seterusnya pula adalah bilangan pekerja asing yang terpaksa dikurangkan berikutan pandemik. Okey, perkara tersebut mendapat perbezaan dari jawapan. Daripada responden A, beliau berkata perkara tersebut beliau tidak pasti, dan bagi responden B sangat tidak bersetuju. Maksudnya perkara tersebut tidak pasti bagi responden A, tetapi bagi responden B pula tidak ada. Maksudnya perkara tersebut tidak berlaku di situ. Namun, bagi soalan ke-6 kami, iaitu keutamaan mengambil pekerja tempatan semasa COVID-19. Okey, keutamaan pekerja tempatan semasa COVID-19 ni adalah kita boleh lihat daripada jawapan mereka. Jawapan daripada responden A mengatakan bersetuju terhadap kenyataan tersebut. Manakala bagi responden B juga, beliau turut bersetuju dengan kenyataan tersebut. Maksudnya di sini kedua-dua responden ini bersetuju bahawa pihak majikan lebih memilih untuk mengambil pekerja-pekerja tempatan berbanding daripada pekerja asing itu sendiri, berikutan untuk mengelak kemungkinan beberapa risiko yang tidak dapat dielakkan oleh pihak majikan. Kajian yang dilakukan bersandarkan kepada dua objektif yang utama. Yang pertama, mengkaji isu gaji yang dihadapi oleh pekerja asing di syarikat QL Plantation Oil Mill Cawangan Kunak. Manakala, objektif yang kedua pula adalah menganalisis cabaran yang dialami oleh pekerja asing di syarikat QL Plantation Oil Mill Cawangan Kunak sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa isu gaji merupakan salah satu isu yang sering dibangkitkan oleh para pekerja, sama ada pekerja tempatan maupun pekerja asing. Menurut Hamzah Abdul Rahman dan kawan-kawan, di dalam kajian mereka bersetuju bahawa pekerja asing yang datang ke Malaysia memerlukan gaji untuk menampung kehidupan mereka. Gaji yang diberi secara konsisten, tetapi kadang-kadang gaji yang ditawarkan tidak setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan temu bual yang dilakukan, kebanyakan pekerja menyatakan rasa puas hati terhadap gaji yang telah diberi oleh majikan kepada mereka. Syarikat ini menggaji pekerjanya dengan kadar gaji minimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Objektif yang kedua lebih menjurus kepada cabaran yang dihadapi oleh pekerja asing sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO telah mengisytiharkan bahawa COVID-19 sebagai wabak pandemik kerana berlakunya penularan wabak yang teruk dan membimbangkan global. Malaysia juga tidak terkecuali kerana Perdana Menteri Malaysia telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac yang lalu. Hal ini telah menjejaskan pelbagai sektor termasuk sektor perladangan. Pekerja syarikat QL Plantation Oil Mill Cawangan Kunak menerima tempias tersebut, dan ini telah menjadi sebuah cabaran kepada pekerja asing untuk bergerak bebas sepanjang tempoh pandemik. Pada bahagian terakhir ini, iaitu bahagian kesimpulan, kami akan merumuskanlah apa yang kami dapat dalam kajian kami, yang mana sememangnya pekerja asing di syarikat QL Plantation Oil Mill Cawangan Kunak ini menghadapi isu gaji lah, dan juga menghadapi
cabaran ketika pandemik COVID-19 ni, di mana isu gaji tersebut terdapat pelbagai isu lah, antaranya gaji yang mereka terima itu tidak setimpal dengan kerja yang mereka lakukan, dan juga gaji yang mereka terima itu juga boleh dianggap sebagai gaji yang dikatakan berat sebelah ataupun bias, di mana ada pekerja tempatan yang mendapat gaji lebih daripada mereka sedangkan kerja mereka adalah sama. Kemudian bagi cabaran pula, kita dapat lihatlah cabaran ini terlalu banyak lah sebenarnya yang mereka hadapi ketika pandemik ini. Namun antara yang hendak ditekankan adalah bagaimana mereka untuk survive dalam pandemik COVID-19 ni, di mana seperti kita ketahui, Malaysia dalam tempoh orang kata pemulihan ekonomi lah sekarang ini, di mana pekerja tempatan diutamakan, manakala pekerja asing jika boleh syarikat tersebut jika hendak mengurangkan pekerja terpaksalah mengorbankan pekerja asing di situ.